Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, bertemu lagi kita pada hari ini live saya dengan Dr. Kamil. Kami berceloteh tentang berbagai-bagai topik semasa dalam negara kita, dan pada hari ini kami akan bercakap tentang antara genetik dengan persekitaran hidup, di mana kita sebenarnya. Jadi sebelum daripada saya jemput Dr. Kamil menghuraikan pandangan dia, saya nak menyebut bahawa ini adalah suatu persoalan besar meskipun di kalangan para sarjana pendidikan, dan ada perbezaan pendapat di antara pandangan-pandangan daripada konservatif, sosialis dan liberal barat dan sebagainya. Bagaimanapun kita dengar Dr. Kamil dulu, dia punya uraian. Apa yang dia nak kata nanti saya celah lah. Sila Dr. Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam alam tumbuh-tumbuhan, kita sentiasa mencari benih yang baik. Dan benih yang baik itu selalunya akan ditanam di tanah yang subur. Tapi kalau benih yang baik ditanam di tanah yang gersang, mungkin tidak menghasilkan hasil yang baik. Begitu juga tanah yang subur, jika ditanam dengan benih yang entah berentah, mungkin juga tidak ada kebaikannya. Demikian juga kalangan manusia. Ada orang mementingkan tentang baka, keturunan. Tapi ada baka yang baik, tapi hidup membesar dalam persekitaran yang tak baik. Dan banyak berlaku tidak menjadi orang yang baik. Dan ada juga orang yang mungkin baka biasa-biasa saja, bukan anak siapa-siapa, tapi persekitaran yang baik mungkin melahirkan orang yang baik. Jadi ada orang berkata bakat dan baka itu mungkin 20% saja. Tetapi persekitaran, usaha dan digilak mata 80%. Jadi nak capai 100% tu nak ada dua-dua ni. Dan dalam bab agama kalau kita tengok, orang Islam biasa lahir anak jadi Muslim. Orang Kristian anak dia jadi Kristian. Orang Yahudi anak dia Yahudi. Begitu seterusnya agama Hindu, agama Buddha dan sebagainya. Jadi adakah baka yang menentukan atau persekitaran yang menentukan kewujudan, kehebatan seseorang itu, ataupun kecelakaan ataupun kegagalan seseorang itu. Misal kita dari seni macam itu juga. Ada kata orang macam P. Ramlee itu bakat besar. Tapi ada orang yang mungkin zaman sekarang ni tak ada bakat besar, tapi bila digilak dengan pengajian, dengan teknikal, sekitaran, belajar olahraga dan sebagainya, balik mungkin lebih hebat daripada orang yang berbakat besar. Tapi tidak diberikan persekitaran yang sebaiknya. Jadi ini saya yang jawab belum ni. Ini menyangkuti satu teori besar. Dari segi ilmu pendidikan, psikologi pendidikan, para sarjana barat berbeza pendapat dengan para sarjana negara-negara sosialis. Orang barat yang liberal mengatakan bahawa kesan persekitaran itu lebih besar. Tetapi geng-geng macam Buffalo, macam sarjana-sarjana Rusia pada waktu itu, mereka itu berkata sebenarnya genetik itu lebih mempengaruhi. Jadi setengah orang buat contoh macam inilah untuk menyokong barat. Dua orang anak yang dilahirkan daripada dua ibu bapa yang sama. Seorang tu lahir di New York dan membesar di sana, dan seorang tu lahir di Cairo yang membesar di sana. Dia akan menjadi orang dewasa yang mempunyai karakter yang berbeza.
Tetapi apakah itu satu benda yang betul-betul berlaku? Sebab biasanya kalau lahir di mana-mana pun, kadang-kadang orang dijawab, lahir di mana-mana pun, watak Melayu tu mesti ada. Sama ada dia membesar di England ataupun dia membesar di Kuala Lumpur dan sebagainya. Itulah macam-macam kita. Ni kita kata kita ada anak-anak yang membesar di Kota Baru, ada anak-anak yang membesar di Kuala Lumpur. Jadi persekitaran, macam itu kami kata tadilah, persekitaran memainkan peranan. Dan tetapi genetik juga memainkan peranan juga. Dalam pengajian sekarang dia panggil apa tu engineering, genetic engineering. Ini ada kat UM ni. Genetic engineering ni dia apa tu? Dia mengembangkan nilai genetik itu berasaskan kepada persekitaran yang ada, dia membagi persekitaran yang ada. Bukan saja soal watak dan sebagainya, soal rupa bentuk, soal apa semua sekali ada. Tapi kalau dalam Islam macam mana dalam Islam? Sekarang kita cuba tengok maknanya dalam Islam ni, kita nak ambil hadis. Hadis kata manusia tu dilahirkan fitrah. Ya. Seperti kain putih. Ya. Maka ibu bapaknya lah menentukan corak Yahudi ke, Nasrani ke, Majusi. Jadi adakah maksud dengan Yahudi, Nasrani, Majusi atau ibu bapa tu persekitaran ataupun genetik? Hadis ni. Dia macam ni. Dalam Islam ada hadis-hadis yang menunjukkan bahawa kesan genetik itu besar. Macam dalam hadis yang Nabi kata sila jauhkan diri daripada al-mar'atul husna fil manbati su. Ataupun dia kata innal araq qad dassas, bahawa nilai genetik itu mesti turun. Pada satu masa seorang telah mengadu kepada Rasulullah bahawa anak dia warnanya hitam, tidak macam dia, dan dia mengsyaki bahawa isterinya berzina. Nabi kata, tengok ke unta-unta tu, kadang-kadang tak serupa dengan dalam satu grup unta tu, ada unta dia yang berbeza sikit. Rupa-rupanya dia kata hak tok nenek pun ada turun juga. Maknanya yang Dr. Kamil kata tadi, ada kedua-dua unsur tu ada. Dan dalam Islam pun ada lah. Yuladu alal fitrah. Fitrah tu maknanya lebih besar daripada persoalan kita di sini. Maknanya Islam dinul fitrah. Maknanya maksudnya dia dilahirkan sebagai seorang Muslim. Bukan bercakap tentang soal dia punya genetik, dia persekitaran, tetapi Islam mengakui bahawa seseorang itu lahir sebagai seorang Muslim, maka sama ada kerana genetik dia jadi dipengaruhi oleh ibu bapa dia, ataupun ibu bapa dia, persekitaran dia, begitu juga. Dalam Melayu pun begitu juga. Dulu orang kata kalau bapa rintik, anaknya burik. Bapa burik, anaknya rintik. Begitu kan? Yeah. Jadi sekarang ni orang tak terima dah tu. Bapa kencing berdiri, anak kencing berlari, tak ada dah. Sekarang ni yang lebih mempengaruhi kita ialah media massa. Dunia terbuka dan sebagainya. Mana persekitaran sekarang ni. Maknanya bila unsur asas manusia itu sudah kurang nilainya, maka nilai persekitaran lebih mempengaruhi. Tetapi bila kejituan masyarakat itu, macam orang Yahudi yang sangat menjaga dia punya keturunan tu kan, dia tidak boleh dipengaruhi oleh persekitaran. Dia hiduplah di Timur Tengah, di Amerika, di Yahudi sendiri, tapi dia masih kekal sebagai orang yang dia katakan manusia terpilih. Itu pandangan saya setakat ni lah, kita cuba bincang lah. Tapi kalau kita tengok dari sudut genetik ni, adakah dia katalah antara ibu bapa dengan anak?
adakah dia mempengaruhi dari segi karakter atau apa? Katakanlah kalau ibu bapa yang berani, adakah melahirkan anak yang berani? Kalau ibu bapa cerdik, pintar, adakah semestinya anak-anak itu pintar? Sebab dalam pembacaan kita, saya nampak kalau ulama-ulama yang besar jarang melahirkan anak-anak yang lebih besar daripada bapa atau ulama-ulama yang besar ini. Kadang-kadang orang kenal bapa, tapi anak tak dikenal. Tapi ada pula orang yang bapaknya biasa lah. Orang miskin, ataupun lahir anak yatim. Kemudian anak tu membesar menjadi ulama atau tokoh yang besar. Dan bakal dalam bidang sains pun macam tu juga. Jadi maknanya apa yang kita tekankan soal menurun tu, watak ke, karakter ke, sifat ke, dan ini barangkali untuk menyedarkan masyarakat lah. Zaman sekarang ni saya tengok pemilihan pasangan orang pakai cari gitu-gitu lah. Jumpa kalau hak nak cantik, cantik, kalau hak cerdik, cerdik. Jadi barangkali tiap sangat melihat kepada keturunan mana, anak siapa, berbeza dengan setengah-setengah golongan, misalnya golongan habaib, golongan said, golongan syarifah, yang masih menjaga dia punya ketulinan keluarga. Itulah kata ahli psikologi. Setakat yang saya belajar, saya bukan orang bidang psikologi, tetapi subjek psikologi itu saya belajar lah. Psikologi masyarakat, psikologi pendidikan, psikologi berfikir, macam-macam. Dia kata yang benar-benar pasti diwarisi ialah hanya warna rambut dengan warna mata sahaja. Itu yang mesti benar-benar diwarisi. Sedangkan bentuk body, dia kata kalau ibu bapanya rendah kedua-duanya, biasanya anaknya lebih tinggi. Kalau kedua-dua ibu bapa tu tinggi kedua-duanya, biasanya anak itu rendah. Itu dari segi pembinaan genetik engineering tadilah. Jadi saya rasa orang yang mementingkan kepada keturunan tu bukan kerana dia genetik ada juga. Genetik ni sekarang ni mengikut orang genetik engineering, dia boleh develop genetik tu. Misalnya daripada masyarakat yang bodoh. Jadi bila diberi makanan yang baik, kesihatannya baik, dia jadi umur panjang. Dia jadi lebih cerdik. Itu pembinaan genetik itu, sebab tu pemakanan. Oleh kerana itu orang kata kalaulah dia ni ada penyakit, sesuatu penyakit yang penyakit kencing manis ke, penyakit jantung ke, penyakit gila ke, diwarisi. Sebenarnya saya lah berpendapat dengan bila saya semut segala buku-buku. Dan kadang-kadang duduk di Mesir itu satu daripada jenis penulisan yang kita suka bacanya, Tabib Al-Khas lah, tentang perubatan macam-macam mana, sebab kita boleh faham secara mendalam dalam bahasa Arab tu. Dia kata sebenarnya budaya dalam masyarakat itu. Kita kata kita kena ambil keluarga macam ni. Katalah satu golongan manusia yang habaib ke, yang sayyid ke, apa tu. Sebab dia jaga keturunan dia tu kan. Kalau dia terlebih, mungkin dia boleh jaga, tapi kata orang psikologi pula, kalau kita kahwin sepupu 3 keturunan, dia jadi bodoh. Sebab dia yang genetik yang turun ialah kalau lebih sama lebih, okey, dia naik. Tapi kalau orang ni sama orang ni, dia akan yang kurang tu biasa jadi warisi. Jadi yang kurang tu diwarisi. Oleh kerana itu Islam sendiri pun tidak menggalakkan perkahwinan pupu-pupu tu dan sebagainya. Jadi tetapi mungkin yang lebih baiknya ialah dia mewarisi budaya. Budaya pemakanan, budaya tapi genetik itu kalau ada keturunan lawa-lawa kita kata kan, keturunan Tok Seh. Tok Seh Arab, Tok Seh campur, Tok Seh Pakistan. Pakistan apa semua campur tu, itu jadi cantik juga. Itu macam-macam lah. Tapi perangai
ada satu perkara yang lama saya terfikir lah. Dari segi teori-teori moden dia kata tadi, kalau kahwin sepupu tu tak bagus sebab dia menurunkan yang negatif lah. Lemah. Tapi kita baca sejarah Nabi kan. Saya fikir lama, kenapa Nabi mengahwinkan anaknya Fatimah dengan anak saudaranya Ali. Mana kahwin sepupu lah. Dan melahirkan Hasan dan Hussein. Jadi Hasan dan Hussein ni dalam Islam kita jadi sejarah contoh kepada syabab orang muda yang baguslah. Anak Sayyidina Ali, pihak bapa dan anak Fatimah, ibu. Macam mana kita nak gabungkan teori tu? Itu baru satu keturunan. Jadi yang dikritiknya ialah beberapa keturunan. Katanya kurang 3 keturunan dia akan jadi. Jadi kalau satu keturunan tu okey barulah. Jadi Hasan dan Hussein tu dia pun tidak kahwin sepupu dah. Dan Nabi sendiri pun tidak kahwin sepupu. Anak-anak dia daripada Khadijah, orang daripada anak Khuwailid ni orang asing. Cuma dalam sen Quraisy, dalam grup Quraisy tu, itu ceritanya. Jadi katalah kita ambil sejarah Nabi. Quraisy itu ialah kita kata masyarakat yang berdarah biru, begitu kan? Maknanya masyarakat yang cukup menjaga ketuanan dia, apa semua. Dia lebih banyak pada budaya lah, bukan genetiknya. Jadi yang genetik itu, cubalah kata kalau maknanya dari segi nak Ali dengan Fatimah tu, kemudian menurunkan Hasan dan Hussein, masih lagi menjadi orang yang baik-baik kerana baru selapis. Itu pandangan saya lah. Di kalangan orang dakwah pula, orang dakwah, ada kita tengok dia usaha-usaha untuk macam persekitaran ni, dia nak jaga sangat. Sehingga membuat perkampungan-perkampungan khusus supaya tidak bercampur dengan orang lain lah. Tidak rosak. Kalau dalam tradisi kita dulu, bila British masuk, penjajah masuk, masyarakat yang takut rosak. Itu dia buat pondok-pondok sebagai benteng lah. Macam mana kita punya dalam dunia sekarang ni agak-agak. Adakah relevan lagi kita nak kekang pertumbuhan tadi supaya jangan masuk unsur luar, supaya kekal dengan keaslian dan sebagainya tadi. Itu ada satu penulisan tentang pendidikan yang Ibn Tufail rasanya, Ibn Tufail, yang menulis tentang bagaimana dia cerita anak dia tu lahir di satu pulau, dia punya saya tak berapa ingat betul-betul, tapi kesimpulannya Hayyan Ibn Yaqzan. Hayyan Ibn Yaqzan. Ibn Tufail tulis tak? Jadi sekarang ni dalam keadaan masyarakat bobrok ini, kita perlu mengasingkan daripada masyarakat yang rosak tu, kena membina suatu grup yang jelas. Misalnya lah, budak-budak yang tinggal di kampung berada dalam persekitaran yang rendah. Kemudian apabila dia pergi ke asrama, mana dia boleh dididik dengan secara terpisah daripada budaya kampung dia tu. Maka dia lahirlah orang yang berpotensi untuk menjadi orang yang bagus. Oleh kerana itu, bagi orang Kuala Lumpur, tak berapa faedah sangat pergi duduk asrama tu. Sebabnya asrama itu ialah kawasan pemulihan budak-budak kampung untuk di-upgradekan sedikit nilai budaya hidup dia. Buat lari daripada kampung tu. Tetapi kalau keluarga kita tu, keluarga yang baik-baik, dia duduk di bandar, banyak kemudahan dan sebagainya, kadang-kadang pergi duduk asrama tu benda yang lebih negatif. Negatif. Jadi saya menyokong bila kita nak adakan, nak lahirkan satu kumpulan yang baik. Saya pengalaman kan, nak mengumpat sikit boleh lah, tidak? Bila saya sampai di Kahira, ini saya tulis dalam buku saya ni. Bila saya sampai di Kahira, saya dapati masyarakat Kahira ini masyarakat yang tidak serius.
Masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu atau masyarakat? Ada masyarakat Melayu kita. Ya. Masyarakat haho-haho. Tak tahu, saya terkejut mula-mula sampai tu, saya tanya, ini musim kuliah ke, musim cuti panjang? Yang Ismail kata, yang duk jaga saya tu, dia kata tak selalu tanya lah, ni mesti sekolah, mesti kuliah, tapi orang tak pergi sebab gini macam-macam lah. Jadi bila saya dapati tu dan saya hadapi sebenarnya begitu sukar untuk menyesuaikan dengan mereka itu, maka saya mengambil kesimpulan generasi kedua yang datang ke Kairah. Saya pergi 5 orang di Kairah dan saya kehilangan 3 tu. Tak saya nak sebutlah. Dan 3 orang tu, untuk kami faham lah, yang mana kejayaan dia dalam pendidikan. Yang berjaya 2 ekor, 2 orang. Jadi saya dah terajar dengan kerana itu, bila datang generasi kedua, generasi Ismail Mahmud, Fauzi, Rawi, Wan Hassan, saya kurung betul-betul di Madinah Tunas. Saya tak bagi jumpa dengan orang, saya pergi ambil sendiri, orang tak pergi ambil, so kurung di situ sehingga dia terbiasa dengan budaya baru, sehingga orang kata Mahmud Zudi telah menginternasionalkan pengikut-pengikut dia tak bagilah duk bergaul-gaul Kelantan, masuk tu nanok sini apa semua sekali, hari-hari satu apa semua sekali. Jadi kalau generasi lama boleh cerita tu, sehingga lahirlah satu yang dikatakan generasi di Lampuri di Lembah Nel, yang berbeza sedikit daripada generasi-generasi lain di kawasan itu. Itu saya percaya. Jadi macam sekarang ni, kalau macam katalah orang Arkam dulu, atau sekarang ni dia panggil apa tu, yang mewarisi Arkam tu, apa tu? Global. Global apa tu? Yang ni berbeza dah. Cuma dia masih lagi membina suatu komuniti yang bukan benar-benar terpisah daripada orang lain, tetapi ada norma-norma yang tertentu, norms, bukan normal lah. Norma dan normal yang tertentu, itu mungkin kita perlu. Begitu juga kalau kita memisahkan, tapi janganlah terlampau ketat daripada orang kata langit terbuka. Langit terlampau terbuka, kalau kita lepaskan anak-anak kita, maka dia akan jadi macam proses pembaratan tu banyak. Tapi kalau kita agak maknanya kita kawal sikit, maka dia akan jadi orang yang lebih baik lah. Pertama sekali saya dapat respon lah daripada orang-orang luar. Iaitu program ni bagus ni. Program yang kita dikata kita nak dengar. Pandangan jadi kawan di universiti, supaya orang ramai boleh dengar dengan bahasa dan pendekatan yang mudah. Oh ya, betul. Jadi kalau kita bawa kes ni ke dalam dakwah lah. Dakwah ni saya tengok, kata Maududi, dia dakwah tu, dia macam tadi juga. Dia tanaman kita nak benih yang baik. Kalau orang kita kata Jemaah Islami Pakistan tu, dia pilih budak-budak yang berpotensi. Kira Ustaz Yahya Osman kita dulu, dia ambil kaedah tu juga. Dia buat usrah, dia ambil budak-budak yang bagi pandangan dia lah, budak-budak yang cerdik. Pasal budak-budak cerdik ni boleh dijadikan contoh untuk menjadi pemimpin. Dan dalam masa yang sama dia kata, kita kena ada pagar. Pagar tu maknanya menghalang daripada musuh-musuh tanaman termasuk merosakkan. Tapi sebaliknya dia kata kita membaja, kita menyiram. Jadi maknanya dalam istilah ilmu pertanian ni, cari baja yang baik, cari tanah yang baik, cari benih yang baik, dia pagar daripada musuh-musuh dan sebagainya. Tapi dari segi lain, ada orang tak suka juga. Macam kelompok-kelompok yang terlalu eksklusif. Sehingga dakwah itu menjadi terlalu eksklusif, tidak terbuka, tidak terdedah. Ada kaedah-kaedah dia kata apa ni, tarbiyatuna fi aidina faqat. Orang kita ni kena dengar. Tok dia mengajar, kita dia ajar, tak boleh terlibat dengan buku lain, tak boleh terlibat dengan pandangan-pandangan lain, tak boleh terlibat dengan kitab-kitab lain. Ini ada pro kontra ke?
Itu bukan soal membina suatu golongan yang bersih secara sendiri. Itu kita katakan ekstremisme. Kalau ada unsur ekstremisme, sama ada yang konservatif ke, konservatif yang sangat ekstremis, tak bagus juga. Konservatif atau liberal yang sangat ekstremis, tak bagus juga. Mesti sederhana. Saya tak nak sebutlah wasatiyah tu dah jadi watasiyah sebenarnya. Sudah silap digunakan oleh pihak penaja tu. Penaja tu ikhlas lah, bagus lah. Tapi woyik ni tak tahu apa itu kata gini tu jadi punah tu. Saya nak balik kepada Arkam. Arkam sebenarnya adalah satu gerakan yang sangat baik pada peringkat permulaannya. Tetapi dia jadi punah tu kerana berlaku penyelewengan. Satu sikap yang terlampau taksub kepada Syahriah Buya. Itulah Arkam. Yang keduanya kerana pimpinan-pimpinan, saya tak tahulah peringkat 1, peringkat 2, orang panggil eksploitasi. Jadi dia punya pattern tu mungkin eksploitasi terhadap kedudukan wanita, tetapi penyelesaian terhadap masalah wanita banyak juga. Sekarang ni kita katalah, baru ni saya pergi jumpa TYT Melaka. Dia pun sebut masalah banyaknya apa tu, dia panggil apa tu, janda tu, panggil apa tu? Ibu tunggal. Tetapi dalam masyarakat Arkam tak ada ibu tunggal tu. Dia sudah dapat menyelesaikan. Kemudian dia pula hidup berdikari. Dia tidak berharap kepada orang lain. Ni saya study dengan Global Ikhwan ni. Jakim tak berapa nak kepada Global Ikhwan ni. Kerana dia kata ini mewarisi Arkam. Saya kata mahlan. Jangan kita duduk suduh orang ni tak betul semua kan. Jangan kita saja betul. Dia sampai global, jadi Global Ikhwan tu dia boleh menego sendiri sampai ke mana-mana, menego sendiri sampai. Saya melihat bagaimana dia mendidik grup dia tu bagus. Jadi kalau bukan kerana kita prejudis terhadap Ikhwan dulu, Arkam dulu, mungkin saya rasa tidak ada orang yang komplain. Tetapi Arkam itu dia menyeleweng pada setengah peringkat. Tetapi penyelewengan terbesarnya ialah kerana dia sudah dirasuk oleh para pengikut supaya campur politik. Ini yang sebenarnya susahnya. Banyak tahu pemimpin-pemimpin yang dekat dengan kita, yang jauh dengan kita. Jadi kepimpinan dia itu menjadi masalah kerana dirasuk oleh orang-orang yang berkepentingan di sekitar. Saya tak ada sebutlah orang tua, orang muda, orang sederhana, semacam-macam. Kerana kehendak orang sekitar. Jadi kewarasan dia tu jadi rusak. Jadi kewarasan dia tu dirusakkan oleh persekitaran, mungkin kerana terlampau ta'assub, mungkin kerana terlampau dipuja, mungkin apa semua sekali. Ni kalau dalam masyarakat kita ni, bila kita ni, sebab itu kalau kita jadi pemimpin, jangan sekali-kali membuka ruang untuk kita dipuja sangat oleh para pengikut ni. Jadi pemimpin ni orang nak tolong basuh tangan kita, orang nak tolong akak, orang nak tolong basuh pinggan kita, kena elak benda-benda sebab dari orientasi kan, pemimpin pun kena pergi basuh pinggan sendiri. Di situ sebenarnya penyelewengan berlaku di tengah jalan. Tetapi pada prinsipnya, tengok orang Israel lah. Bagaimana Israel ni sampai dia boleh kuasai Amerika, boleh kuasai Eropah. Sekarang ni duk kuasai Timur Tengah pula. Amerika duk tolong dia. Sebab dia sangat-sangat menjaga dia punya kemurnian genetik dia dan kemurnian persekitaran hidup dia itu. Itu yang pentingnya. Macam orang Melayu kita ni sebenarnya suatu bangsa yang sangat murni. Tetapi oleh kerana apabila kita tak pandai nak jaga, bila kita merdeka, kita jadi gelojok. Kita dulu hebat, kita boleh tahan, boleh bertahan dengan penjajah dan kita boleh halau penjajah dengan begitu saja. Mana ada satu bangsa yang boleh halau penjajah?
Orang Jawa misalnya tak boleh. Orang orang Arab semua berperang-perang dah. Tapi oleh kerana kita kekurangannya dari segi satu aspek tu, bila kita dapat merdeka, kita jadi gelojoh menggunakan kemerdekaan itu untuk kepentingan diri, maka jadi macam ni. Kalau tidak, orang Melayu ni stabil, kaya, tak ada masalah. Sekarang ni kita masih sesak kerana pemimpin kita dulu tidak begitu bijak. Mengadakan percaturan di samping, ada hasutan daripada orang bukan Melayu. Ini ada kaitan dengan perkembangan. Boleh juga lah tanya. Kalau kita tengok perkembangan dakwah negara kita ni, kita tengok dia asal dulu dibawa oleh ulama, cerdik pandai, gerakan sosial, gerakan politik, sehingga kita mencapai kemerdekaan. Lepas kita merdeka, muncul gerakan-gerakan dakwah dulu dulu tadilah Arkam, Tabligh, Abing dan macam-macam persatuan. Kemudian bagaimana Datuk tengok perkembangan 70-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an sampai sekarang ni. Dia punya naik turun kalau kita bentuk dalam bentuk graf. Adakah sekarang kita mencapai kemajuan atau kita undur ke belakang? Sebab ada orang setengah orang pesimis, dia nampak dia kata makin teruk sekarang ni. Tapi ada orang yang optimis, dia kata dekat yang teruk tu berbanding dengan keadaan ideal yang kita nak yang lebih baik lagi. Mari kita tengok bagaimana gerakan dakwah mempengaruhi gerakan sosial, gerakan politik, mengisi kemerdekaan secara umum lah. Ini makna antara persekitaran dengan benih tadi ni. Ya. Kita kata teruk tu berbanding dengan apa yang sepatutnya. Tetapi nak bandingkan dulu. Dulu tahun belum pada tahun 65 kan. Kalau mari ke daripada Kota Baru ke Kuala Lumpur kan. Semaya tak ada tempat. Semaya atas kereta api tempat tu. Tempat dia perlu nyambung tu. Nampak rail yang masuk kita duduk semaya tu. Susah. Sekarang ni benda-benda infrastruktur agama dia okey. Dia semua orang dah lebay-lebay. Cumanya yang kita tidak perhati lagi itu sepatutnya misalnya ada lah dia macam COVID ni lah dia naik turun ada sikit. Tapi naik turun dia begitu macam graf. Macam ekonomi kan. Dulu kita haprak lah dari segi ekonomi ni. Sampai ke subsidi pada mula-mula sekali. Boleh fikir ke sekarang ni? Subsidi baja. Sekarang ni orang ketawa dah subsidi baja tu. Subsidi ayam. Subsidi kambing. Tu Datuk Pa tu sekarang ni jadi menteri yang popular. Mula-mula dia nak jadi orang politik tu. Dia pun tak sedar-sedar saya duduk belakang nombor satunya dengan apa tu Datuk Rashid gitu kan. Ni kita buat subsidi kambing di rumah untuk nak groom dia jadi apa semua. Tapi ceritanya sekarang ni kalau kita cerita nak subsidi kambing tu orang ujung-ujung kampung dia naknya tak ada dah. Cuma dari segi perkembangan ekonomi semasa kita kata kita nak 30% tu. Tak dicapai dari segi ekonomi dah. Tetapi kita ni sudah tinggi. Jauh lebih tinggi pada tu. Macam agak dari segi pendidikan. Orang kita sudah universiti habis Singapura lah kata kan. Bila dia jadi Perdana Menteri, dia kata satu cara yang paling baik untuk membina bangsa kita hanya dengan pendidikan saja. Bagus juga tu. Orang kita dah jadi pendidikan, dah jadi pakar, jadi apa semua sekali. Cumanya, ada sudut-sudut yang kita tak boleh kontrol. Budak-budak sekarang ni, bila dia dah rasa hebat, dia mula lupa sejarah. Ini masalah. Dia rasa Malaysia ni okey dah, orang Melayu okey dah, dia apa semua sekali. Jadi ini kita katakan apa tu? Rasa selesa. Rasa selesa. Mana dia menurun sikit ni. Dalam aspek tu lah. Budaya hidup masyarakat moden, masyarakat budak dah. Sebab tu saya dengan MDN ni, saya lebih menekankan generasi senior, generasi tua. Sebab kata kalau kita gilap potensi generasi yang senior untuk mengawal masyarakat kita, kita masih ada lagi orang senior yang cukup-cukup bagus. Tetapi sebelum ni, kita
Bila dia pencen dia ingat dia tidak pergi duduk di masjid tu kan. Pergi duduk masjid juga cokong, rasa dah tak hina. Saya ingat dia lagi. Kampung, dia Dia kampung. Saya ingat lagi apa ni, ngopak boleh lah, Tan Sri almarhum kita Tan Sri Aziz Mas ya. Seorang yang otak yang bergeliga. Bila dia pencen pada Mas, saya jumpa dia duduk pakai kain buruk. Itulah Dr. kami duduk mengajar dia dah. Duduk mengajar di masjid apa tu Damansara. Dia tidak macam orang dulu lagi dah. Aduh, dikira aku ni tak guna dah semua sekali. Tapi bila akhir kita orang grup Melayu ambil dia, kita dakwah MDA ambil dia. Jadi dia macam hebat semula sehingga dia berfikir bahawa ni nak pakat beli emas tu. Yang rugi tu. Itu yang sudah jadi apa. Jadi itulah saya rasa kita kena baiki baliklah. Sangat memuja orang muda ni. Sekitaran juga tu. Kan orang politik nak undi je sebab orang muda ramai. Sebenarnya generasi yang senior tu patut diberi ruang yang cukup untuk membimbing orang muda supaya dia lebih hebat. Kukai Kim, ada orang ganti? Tak ada. Tak ada. Ada satu persoalan saya fikir juga ni. Mungkin bahagian akhir ni mungkin bermanfaat juga. Dulu kan kita sebut orang kampung. Maknanya negatif. Lekeh. Tapi sekarang ni kata dari segi pencapaian, semalam ada dalam TV ada orang tu anak 16 orang kampung. Dan dulu pun ada orang Felda dan sebagainya. Dengan segala kekurangan, kelemahan, anak dia 4-15 orang tu semua jadilah. Jadi ahli profesional, jadi pensyarah, jadi doktor, jadi sebaliknya dulu kita nak puji sangat orang bandar. Tapi sekarang ni tak semestinya anak-anak orang bandar ni berjaya juga. Ada yang belajar setakat SPM, ada yang belajar setakat vocational, ada yang jadi kerja-kerja lek-lek lah. Dan sekarang ni ada juga setengah orang ni, lepas kata pencen ni, nak balik duduk kampung. Tapi ada setengah pula tu, 6 bulan, balik setahun, tak boleh duduk. Balik bandar. Ada pula, jadi berbagai-bagai. Macam mana kita nak bagi nasihat lah, bagi pengalaman sikit kepada orang yang umur 60-an nak pencen dan sebagainya. Bagaimana dia punya sepatutnya lah. Dia benda yang paling kita takut sekali ialah dia panggil proses perubahan generasi. Dia tengoklah, kullu syai'in idza tamma nuqsan. Orang yang kaya-kaya dulu di kampung kita tutup daun. Ingat Tok Daud kaya. Harta banyak, kebun banyak. Apa jadi anak-anak dia? Sebab anak dia menganggap bahawa dia tak perlu apa-apa lagi. Ayah dia dah ada tanah, ada apa semua sekali kan. Maka dia, generasi kedua, ketiga, dia mula menurun. Dia tidak lagi betul-betul aktif. Orang-orang kita di kampung dulu, misalnya, Tok Gawa, anak-anak dia duduk mana? Tok Hulu, anak-anak dia duduk mana? Dah, masa-masa tu yang hebat-hebat tu. Malah orang-orang istana. Jadi katakan begitu hebat masa tu orang darah biru. Sekarang di mana mereka itu? Di bawah. Tinggal lagi pangkat saja. Tapi dari segi nilai sosial, akademik dan sebagainya dah tak ada. Kita baliklah. Kita tengoklah. Tengok sendiri. Jadi benda tu benda yang dikatakan idza tamma nuqsan, bila dia naik, dia jatuh. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Jadi orang miskin ni pula dia kerana dia miskin, dia berusaha lah untuk naik. Bila dia naik, 1-2 generasi, ni saya dah takut ni. Bila 1-2 generasi naik, dia tu. Katalah kita usaha-usaha, anak kita naik. Dah. Kita boleh pastikan bahawa cucu kita tu boleh naik macam anak kita tu. Itu saya rasa tak sedap nak cerita kat orang lah. Jadi teori Ibn Khaldun, teori 3 generasi Ibn Khaldun tu betul lah. Mungkin. Ibn Khaldun kata teori 3 generasi kata ada. 40 tahun generasi pertama, 40 tahun generasi kedua, 40 tahun generasi ketiga. Kita tengok berlaku di Felda macam itu lah.
Susah payah masuk FEDA. Kemudian anak-anak pakai motor, pakai kereta, cucu tu berjaya lagi. Lepas tu cicit dia muda dah. Malah belajar lah, dadah lah apa. Ya. Tetapi kalau kita berusaha dengan gigih, katakanlah, kalau tidak untuk bangsa kita pun, untuk keluarga kita. Untuk keluarga kita sendiri kan. Kalau kita masih lagi mengekalkan kelompok keluarga kita itu, kita wariskan nilai-nilai yang bagus kepada cucu, orang ada cicit kepada cicit. Mungkin legasi dia lah akan... sekarang ni. Sekarang legasi. Sebut legasi dah. Legasi Legasi itu saya ingat kau follow legasi Ghazatullah Badawi. Maknanya kita boleh sekurang-kurangnya mengekalkan standard itu. Tahan dah. Misalnya awak ni lahir dalam banglo. Awak nak melahirkan anak awak tu dalam teres ke, ataupun nak melahirkan dalam pondok ke. Jadi begitu kan. Jadi sekarang ni maknanya orang bandar, katalah kita duduk di Kota Baru dulu, kita daripada kampung, orang panggil kita budak surau, ingat tak? Orang panggil kita budak surau. Saya sampai sekarang ni kecil hati lagi budak surau tu. Mana rendahnya kita, padahal kita duduk di rumah ni ibarat anak raja. Orang lalu tutup hidung, bawa kekering. Itu satu hal lagi. Kekering duduk surau. Pasal seorang mana dapur, dapur kucing, tak apalah. Jadi di mana mereka itu kan? Sebab pertukaran generasi itu kan. Maka orang kampung yang naik jadi DO, yang naik jadi apa semua sekali. Buat kampung tu lah. Hak dia tu makin turun. Saya satu daripada saya punya hobi. Tapi hobi ni tak bagus sebenarnya. Bila saya berkawan ni, Tan Sri Bashir, Tan Sri Masan Husi, Tan Sri apa. Satu benda saya perhatikan. Tangan awak ada parut ke tidak? Kaki awak kemutu ke tidak? Mana kalau tangan awak ada parut, kaki awak kemutu, mana awak berasal daripada budak kampung yang nakal. Sekarang awak jadi Tan Sri tu, Tan Sri ni, ramai yang lagi hebat ni. Kan? Tapi bila kita betul-betul berkawan, nampak dia original kampung tu ada. Tapi anak dia, cucu dia tak ada dah tu. Jadi nilai asli itu tidak ada untuk membangun. Jadi oleh kerana itu, jadi sekarang ni saya duduk fikir kita duduk takut sangat kepada soal Melayu ni akan mati, Cina akan. Tak. Kalau kita ambil sejarah orang Cina, terutama sekali orang India pun, mari Pak Melayu kita, dia mari selas punggung. Kain merah. Kerja dia apa? Kerja dia tanah sayur, kemudian akut taik. Apa tak? Taik tu pula, dia gerak jiruh sayur dia. Mana gegeh. Bila anak ramah, anak-anak tindak tu dia beri gerak Melayu. Cuma dia cerdik merancang itu, kerana dia ada susah di sana. Saya ada satu orang kawan, bukan jahit di Amkok tu. Dia mula cerita kat saya macam mana dia mula duduk di Perak, macam mana dia terpaksa buat sekian-sekian di cloud, apa semua sekali. Jadi sekarang ni anak dia pun tidak tinggal lah. Mana dia kata, dia pun tak ada anak yang tinggal. Dia yang boleh agak apa sikit. Jadi generasi yang ketiga, orang-orang Cina duduk di Malaysia ini, sudah kita nampak. Generasi yang tidak lagi mempunyai sifat-sifat yang membangun, bonsiu, di mana harta dia hancur. Dan sikit lagi siapa-siapa dia untuk yang kita kenal atau tak kenal kan, dia akan hancur. Dia akan warisi oleh orang kampung, orang Melayu datang semua sekali. Sebab itu kita tak boleh nak risau macam sehingga kita rasa jadi rendah diri. Jadi zaman kita, cumanya zaman kita tu kita siapa orang kampung, orang bandar semua. Jadi pertukaran generasi tu akan berlaku. Tapi tak tahulah kalau orang cerita tentang orang Maori,
Itu dah terlampau ekstremis. Nah, orang apa tu Red Indian di Amerika dah hapus tu. Kita jangan jadi macam tu. Tapi kalau sederhana sekarang ni okey lah. Tak ada masalah. Rasa hari ni berat sikit. Berat sikit dia? Tapi saya ingat banyak orang dapat. Kita perangai sikit. Daripada perbualan tu, ada banyak faedah. Yang penting saya tengok sekarang ni tadi lah, kita nak balik dalam membina keluarga lah. Saya ingat masyarakat moden ni tidak begitu mengambil berat tentang benih-benih tadi. Dan kalau kita nak tanam padi, kita nak padi mahsuri lah. Kalau kita nak tanam durian, kita nak musaking lah. Kalau kita nak benda-benda tu pun macam tu juga. Begitu kalau pergi kepada soal pengajian, pendidikan. Itu orang tu dia asal masuk universiti lah. Lepas tu bila keluar tu tak tahu nak kerja apa. Atau kerja-kerja yang tidak ada nilai yang tinggi lah. Tapi kalau orang tu berfikiran panjang, merancang, jadi dia kena hantar anak dia tu belajar pada tempat yang sesuai, kerja pada tempat yang sesuai, yang lebih terhormat dan sebagainya. Jadi nilai-nilai ni yang kita nak baiki kepada masyarakat kita, masyarakat orang Melayu khususnya lah. Ya, saya rasa ada istilah gitu-gitu lah. Ya, betul. Ikut jadilah. Dia kira asal boleh makan, asal boleh kerja, asal pas universiti. Jadi asal macam juga berniaga, asal berniaga. Jadi orang merancang, dia lebih berjaya sebab dia rancang, dia memilih satunya benih yang baik, yang keduanya sekitar yang baik, yang ketiganya usaha yang baik, yang keempatnya doa yang baik. Jadi bila bercampur usaha, doa, perancangan dan sebagainya, barulah kita berjaya. Tapi kalau ala-ala lebih kurang gitu, dia akan dapat lebih kurang lah. Takkan Tuhan nak bagi lebih-lebih daripada apa yang kita minta, lebih daripada apa yang kita usahakan. Betul. Jadi kekurangan kita sekarang ni tidak ada perancangan. Saya tarik dengan satu cerita dalam perbualan lah, Datuk Seri Anwar Zaini. Dia, saya rasa driver dia ke apa semua sekali, ataupun pembantu dia lah. Orang ni lah, Brother Singh ni. Dia minta tolong anak dia. Dia kata anak dia tak nak anak dia masuk kalau bawa fakulti sekian ni. Dia nak ikhtiar juga masuk fakulti perakaunan, perubatan, yang pilih-pilih tu, profesional. Kat Universiti Melayu ni dulu, budak-budak kita asal masuk universiti, okey lah dah. Asal boleh masuk universiti, okey dah. Apa saja. Lepas tu mak ni duk fikir lah, mu ni duk pas universiti lama apa semua sekian, tak kerja-kerja. Budak-budak Cina masuk di pengajian Melayu, dia masuk di sastra. Mula-mula dia masuk di sastra, kemudian dia pungut subjek-subjek yang bagus dengan ekonominya, dengan apa semua sekali. Kemudian dia audit, apa tu, dia ambil subjek tu. Akhirnya dia minta pindah pada, ada masa kita jadi dekan kan, masa tu boleh transfer fakulti kan. Ramai daripada sastra boleh pergi ke ekonomi. Mula-mula dia tak layak nak masuk ekonomi itu perancangan dia nak ambil tempat. Jadi orang kita tu mungkin tak sampai pada peringkat itu. Mungkin kerana budaya masyarakat kampung kita dalam memberi pelajaran kepada anak-anak tu baru dia kata, asal masuk universiti okey tu. Dia tak tahu dari segitu. Jadi Pak Engku kata malangnya orang-orang Melayu kita ni suka memilih kursus-kursus yang lembek, dan kalau pergi ke luar, pergi ke Amerika pun, dia kadang-kadang masuk universiti nasi bungkus. Itu lekat dalam kepala saya tu. Kursus lembek dengan universiti nasi bungkus. Ni kita ranking-ranking ni kan, kadang-kadang kita duk marah ke universiti ranking-ranking ni. Tetapi bagi orang-orang bukan Melayu, dia memilih. Dia memang aim dia nak masuk universiti yang ranking dia tinggi. Orang kita masuk universiti mana pun tak apa. Dah. Tapi beza. Kita sendiri pun, kalau dalam pengajian Islam, katalah bidang kita dah, pengajian Islam. Kalau kata Akademi Islam, okey tu. Kalau kata UIA, okey tu. Kalau kata Queen, apa tu? College, apa tu?
Lain-lain lah. Islam. Okey. Tapi kalau kata hak tu, kita pun tak nak ambil sebagai kita punya pemakan gaji dah. Itu sebenarnya. Tapi sejak ijazah itu sama bachelor, sama master dan sebagainya. Itulah yang patut kalau ibu bapa memilih asas yang kukuh untuk membina suatu bangunan yang kukuh. Kalau asas tak kukuh. Saya nak minta komen akhir ni. Enggak boleh. Kita dulu sebenarnya kita cuba juga. Daripada budak-budak pada sekolah agama ni supaya dia dapat STP membolehkan dia. Bukan saja masuk bidang agama ni. Supaya dia pergi bidang ekonomi dan sebagainya misal. Tapi masih ada lagi dalam masyarakat kita ni dia pandangan. Katalah dia nak belajar agama, dia nak masuk juga syariah usuluddin. Jadi bila dia halau kepada dia bidang-bidang lain tu, atau bidang profesional pun dia rasa macam tidak agama lah. Dan benda-benda ni pun, kita pun akan terkejut kadang-kadang dia tanya anak ustaz berapa orang, belajar Azhar berapa orang, jadi ustaz berapa orang, ambil pengajian Islam. Jadi kita pun jawab pun susah. Jadi kena terang sejam pula lah baru boleh clear. Jadi ini satu lagi, orang berkata orang dah faham Islam ni syumul, Islam ni macam-macam lah. Kepahaman Islam tadi. Tapi dalam praktikal saya nampak masih lagi orang teragak-agak. Kalau kita katalah komen lah sikit. Bak sekolah tahfiz, bak sekolah pondok, bak pengajian Islam, bak pengajian syariah, pengajian usuluddin. Seolah-olah kita ni lawan ulama, lawan agama. Macam mana kita nak selesaikan benda ni? Sebab kita sendiri menghadapi dilema. Dilema seolah-olah ustaz-ustaz ni tak pakai. Anak dia jadi doktor, jadi engineer, jadi apa. Sebanyak sekarang ni, anak yang jadi doktor tak pergi dari sekolah agama, sekolah tahfiz. Macam mana kita nak faham lah. Supaya benda tu seimbang lah. Kita pun tidak nak kata ya dia tu tak betul. Tak boleh nak kata yang kita fikir tu tak betul. Ini saya ingat benda-benda yang dalam masyarakat kita nak selesaikan juga. Nama gapo hok terima makli jurah mana? Dr. Tan Sri Nur Hisham. Nur Hisham lah. Nur Hisham tu anak angkat Ustaz Nik Mahyudin. Nuk tu gak ngaji di sekolah agama ni. Nuk saya ingat Nik Mahyudin marah. Ini cerita Prof. Kamal Hassan, cerita kat saya. Jadi Nik Mahyudin kata ke Hisham, dia kata, mu ni kalau mu nak betul-betul Islamik, jadilah doktor yang Islamik. Sebab tu orang duk puji dia. Ni orang tengok ni hak ni COVID ni benda lain tak nampak ada yang komitmen terhadap Islam yang sangat tinggi, tetapi dia seorang doktor yang pakai, yang menjadi apa-apa ketua pengarah perubatan semua sekali. Jadi itu sebab saya dari segi setakat keluarga, saya tak kisah dia nak kata gapo pun. Tak ada masalah asalkan komitmen tu dicarilah cucu orang, berapa orang boleh berjaya ketubah. Dah ketubah hari raya semua. Tapi tak kira macam itulah. Tapi kita cuba nak pulih masyarakat kita. Ini pengalaman pondok perdana. Ada sikit lagi. Kita ada kampus di Bukit Bunga. Kita ambil berapa orang pelajar, dah nak masuk tu ramai dah. Tak ramai dah. Free lagi masuk. 7-8 orang. Ngaji, bagi bahasa Arab, bahasa Inggeris. Akhir sekali lari semua sekali. Mok pula komplain. Apa nak belajar bahasa Inggeris, bahasa Arab lah. Berapa lama nak belajar tu? 2 tahun kata. Barulah boleh belajar pondok betul-betul dengan turas apa semua sekali. Akhir lari. Ya saya blame ke guru lah, tak pandai mengajar dah. Tapi nak ceritanya, orang kita tidak boleh menerima keunggulan yang diberikan peluang kepada mereka itu supaya mereka lebih unggul daripada jadi. Dia balik ke pondok asal. Jadi kita tidak nak mempertikaikan yang tu, tapi kita nak pertikaikan betul ke ini pengajian agama ataupun pengajian warisan yang sudah terbengkalai. Ya Islam tu macam Dr. Kamil kata tadi lah, satu benda yang syumul, yang universal dan sebagainya.
Islam itu suatu agama yang membina tamadun, bukan agama yang membina ritual. Itu yang masalah kita sekarang. Jadi oleh kerana itu saya rasa akhir saya tutup program di Pondok Perdana di Bukit Bunga itu kita tutup, jadikan Bukit Bunga sebagai satu pusat pencarian dana dan kita akan buka di bandar yang lebih, tidak lagi tak saya bagi kapur dah, kena bagi bandar. Imam Syafi'i pun nak naik tinggi kena di bandar. Itu saya cuba bincang tu kalau boleh gunakan Pondok Perdana Darul Ulum yang untuk Kuala Lumpur ni sebagai satu pusat perkembangan, tukar-tukar begitu cari pengalaman. Jadi oleh kerana itu saya rasa 2-3 hari lepas pergi bincang dengan Menteri Al-Bakri ya. Bagaimana nak menyelesaikan masalah pondok ni, cubalah kita, kalau kerajaan sincere kita cuba buat sesuatu lah yang boleh, kalau boleh kerajaan tolong sama. Dan kita patut ikut pesan kepada masyarakat kita. Dalam Quran kata fas'al ala zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kena tanya orang tahu, kena tanya pakar. Jadi orang kita ni dia macam tak percaya kepada orang pakar, orang berpengalaman. Sebab tu kalau ada doktor pakar pun, dia cerita bohong juga. Dalam perubatan, dalam pengajian ni pun, usaha orang lain, mungkin kita, keluarga kita sendiri pun, tak bertanya nasihat, bertanya pandangan, anak nak belajar macam mana, nak pergi ke mana. Jadi benda-benda ni, saya ingat ini juga satu khalal, satu kecelaruan dalam masyarakat kita. Dalam Quran tersebut, wa yunabbi'uka misla khabir. Mana kepakaran Islam dia cukup jaga. Beza antara orang berilmu dengan berilmu. Jadi orang kita ni dia pandai lekeh je. Jadi benda akan dapat duit stoker 1 juta, 1,000 baru dia nampak. Tapi kalau benda-benda dalam bentuk pengetahuan, bentuk dalam maklumat, bentuk dalam pengalaman, mana dia tak ada harga. Betul. Dia gini, dalam masyarakat kita ni benda bawah krisis tentang siapa ulama tu masih berlaku. Siapa ulama sebenarnya? Kalau kita cakap, orang kata kita ni agah dah. Kalau nak banding hok ni sikit ada bachelor sikit-sikit pada berhenti baca kitab hafal apa semua tu. Hok tu ulamanya, hok ni hok ada PhD apa semua. Tidak ulama. Jadi benda ni susah. Keliru antara bentuk dan isi lagi. Itulah. Orang mana luaran, pakaian, reban, tengok jumpa, tengok angguk. Bukan tengok isi. Betul. Ada dua-dua lagi bagus lah. Takkan nak pergi faham di akhirat saya baru nak faham. Nampak tak? Jadi sekarang ni terutama sekali, jadi hak ni doktor kami duk mengepek banyaklah hak ni yang sangat popular apa semua sekali kan. Jadi makanya kekeliruan itu berlaku. Jadi nasihat itu datang daripada orang yang tidak mempunyai pandangan yang betul-betul jelas ataupun daripada pandangan tetapi tidak ada hai'ah. Jadi kalau macam ni kita banyak kita terpaksa kritik yang orang puji, puja semua sekali. Jadi banyak bal-balah kepada masyarakat. Ialah kita pun terpaksa duduk diam lah dari segi. Ya, setakat tu dulu dah. Okey. Setakat tu dulu insya-Allah lah. Untuk maklumat lah. Saya dah kumpul siri kita ni. Dah ada 5-6 dah. InsyaAllah bila sampai 10-20 ke, insyaAllah kita akan terbit kalau dia berfaedah untuk masyarakat. Ada orang nak baca okey lah. Dah. InsyaAllah lah. InsyaAllah lah orang akan baca itu. Orang yang baca, orang yang bukan kita nak puji sangat tapi kita nak menggalakkan supaya orang memahami ya. Orang memahami. Semalam saya tengok ada gambar Profesor Kamal Hassan. Dalam kita punya WhatsApp tu dia pergi bagi kuliah di masjid mana tu. Saya kata it is good lah. Good for him to see people, ordinary people. Bukan nak jumpa orang ilik-ilik semua dah. Jadi itu satu ulasan saya lah. Jadi comel lah. InsyaAllah alhamdulillah, insyaAllah kita minggu depan pula lah. Dan dengan itu kami tamat di sini perbincangan atau perbualan kami dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.